Pemimpin PAS dedah bakal ada pendedahan lebih mengejutkan? Projek LCS, kenapa Rafizi heret Najib sedangkan Najib tak terlibat? Muhyiddin guna peluang isu LCS serang Barisan Nasional? PAC panas bila Zahid beri nasihat. Seorang pemimpin PAS membayangkan suasana politik dan pentadbiran di negara ini akan terus panas dengan siri pendedahan lain tidak lama lagi. Ketua Pemuda PAS Ahmad Fadli Syari malah memberi bayangan bahawa pendedahan selepas isu kegagalan pembinaan Kapal Tempur Pesisir LCS itu tidak kurang mengejutkan. Menyatakan hal itu secara ringkas di media sosial, Ahmad Fadli berkata, orang ramai tidak perlu bimbang kerana pendedahan berkenaan akan dibuat mengikut giliran. Ada lagi pendedahan-pendedahan mengejutkan selepas isu LCS. Jangan bimbang, satu persatu akan menyusul. Fasten your seatbelt, katanya. Untuk rekod isu kegagalan pembinaan LCS milik Tentera Laut Diraja Malaysia menjadi panas selepas jawatan kuasa kira-kira wang negara mendedahkan dapatan mereka pada 4 Ogos lalu. Siasatan badan di bawah parlimen itu mendapati di sebalik sejumlah besar wang dibelanja dan diperuntukkan untuk projek tersebut, belum ada satu pun LCS disiapkan. Malah beberapa saranan TLDM selaku penggunaan akhir kelengkapan pertahanan tersebut juga didakwa diabaikan Kementerian Pertahanan dan syarikat yang mendapat kontrak membinanya. Ia juga menjadi perhatian ramai apabila satu majlis perasmian LCS berkenaan diberi nama KD Maharaja Lela dilangsungkan di Lumut pada 2017 oleh Raja Pemaisuri Perak Tuanku Zara Salim serta disaksikan Sultan Perak Sultan Nazrin Shah. PAC dianggotai 14 ahli parlimen berbagai parti dengan dipengerusikan oleh ahli parlimen Ipoh Timur Wong Kah Woh. Ahmad Fadli adalah seorang daripada anggota PAC terbabit. Melalui hantaran sama, Ahmad Fadli juga secara sinis menyindir dipercayai merujuk kepada pihak yang terlibat dalam isu tersebut. Seperti kata pepatah, ambil mana-mana yang sempat, katanya yang juga ahli parlimen Pasir Mas. Bekas Perdana Menteri Najib Razak mendesak timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli menyiasat pemilik kepada 2 subkontraktor dikaitkan dengan projek Kapal Tempur Pesisir LCS. Ia susulan dakwaan Rafizi mengenai penglibatan Najib dalam projek itu. Rafizi mempersoalkan mengapa pentadbiran Najib tidak membeli LCS secara terus daripada DCNS, sebaliknya melalui struktur berlapis melibatkan Boston Naval Shipyard Sendian Berhad BNS dan 2 subkontraktor Contraves Advanced Devices Sendian Berhad CAD dan Contraves Electrodynamic Sendian Berhad CED. Najib membalas dengan mempersoalkan tindakan Rafizi yang tidak menyatakan nama kedua-dua subkontraktor yang terlibat. Beliau berkata, kedua-dua syarikat itu adalah entiti usaha sama Boston Heavy Industries Corporation BHIC, anak syarikat Boston, dan syarikat Jerman Rheinmetall Air Defence AG. Najib berkata, pengarah urusan BHIC dan pengurusi jawatankuasa projek LCS ketika itu ialah bekas Panglima Tentera Laut Ahmad Ramli Mohamad Noor. Kenapa tak siasat sepenuh-penuh dan sepuas-puas hati sekiranya bekas Panglima Laut, syarikat Boston milik LTAT dan syarikat Jerman itu disyaki bersalah? Saya tak ada bantahan sebab saya langsung tak terlibat, kata Najib di Facebook. Najib mempersoalkan bagaimana dia boleh diheret dalam perkara itu sedangkan tidak pernah terlibat dalam pengadugerahan dan pengurusan projek LCS. Semalam Rafizi berkata Najib tidak boleh cuci tangan daripada skandal LCS. Beliau berkata hal ini kerana Najib merupakan Perdana Menteri ketika kerajaan menandatangani perjanjian bagi projek LCS, satu-satunya pihak yang berkuasa mempengaruhi pemikiran reka bentuk kapal tersebut daripada keperluan tentera laut. Pada Khamis, pengerusi jawatankuasa kira-kira wang negara Wong Kah Woh berkata Kementerian Pertahanan dan PNS telah mengabaikan pandangan tentera laut mengenai projek LCS. Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin adalah individu terbaru menjadikan skandal Kapal Tempur Pesisir LCS sebagai modal untuk menyerang seteru politiknya yang juga pengerusi Barisan Nasional Ahmad Zaid Hamidi. Menyebut mengenai penglibatan Zahid dalam skandal itu, Muhyiddin mempersoalkan sama ada pengundi boleh mempercayai Barisan Nasional pada pilihan raya umum akan datang. Inilah pemimpin Barisan Nasional yang akan mengetuai parti itu dalam PRU15. Jika inilah hakikatnya, adakah rakyat Malaysia akan mempercayai mantra yang akan dibawa oleh Barisan Nasional dalam PRU akan datang? Soal Muhyiddin dalam hantaran di media sosial. Projek LCS ialah kontrak bernilai 9 bilion ringgit bagi membeli 6 kapal untuk kegunaan tentera laut Diraja Malaysia yang bermula pada 2011. Bagaimanapun, kapal-kapal berkenaan tidak pernah siap sehingga kini.
Antara isu yang diketengahkan oleh laporan jawatan kuasa kira-kira wang negara berhubung skandal itu ialah Zahid selaku Menteri Pertahanan ketika itu menukar reka bentuk kapal LCS tanpa mengendahkan pandangan TLDM. Bekas Panglima TLDM Abdul Aziz Jaafar sebelum ini didedahkan telah menulis 10 surat bantahan termasuk 5 kepada Zahid yang merupakan Menteri Pertahanan dari 2009 hingga 2013. Bantahan ini walau bagaimanapun tidak diendahkan oleh Menteri Pertahanan. Untuk rekod, Menteri Pertahanan pada ketika itu ialah Presiden UMNO dan Pengerusi Barisan Nasional pada masa ini, kata Muhyiddin. Zahid baru-baru ini menafikan pembabitanya dalam skandal berkenaan dan mengatakan kontrak pembelian kapal LCS hanya diberikan selepas dia meninggalkan Kementerian Pertahanan. Ini walaupun surat penganugerahan dikeluarkan pada 2011 yang telah diakui oleh Perdana Menteri ketika itu, Najib Razak. Semalam Zahid yang juga Presiden UMNO mahu kerajaan memberikan penjelasan tetapi pada masa sama melahirkan kebimbangan yang boleh menjejaskan keselamatan negara. Sementara itu, Muhyiddin menggesa kerajaan menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja atau RCI bagi menyiasat dakwaan penyelewengan berhubung pembelian kapal berkenaan. Dalam hantarannya, Presiden Bersatu itu berkata, Perikatan Nasional akan terus memperjuangkan nasib rakyat tanpa mengira perbezaan kaum, agama dan wilayah serta mentadbir negara dengan penuh integriti. Baru-baru ini timbul spekulasi bahawa Perikatan Nasional akan menarik balik sokongan terhadap kerajaan pimpinan Barisan Nasional sekarang. Ini berikutan dakwaan rasa kurang senang Perikatan Nasional berhubung isu perjanjian dengan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob supaya gabungan itu diberikan jawatan timbalan namun tidak ditunaikan Perdana Menteri. Kerajaan akan tumbang sekiranya Perikatan Nasional menarik balik sokongan sekaligus membuka laluan kepada pilihan raya umum melainkan Ismail mencari sokongan baru. Sehari selepas dinasihatkan oleh Ahmad Zaid Hamidi agar jawatan kuasa kira-kira wang negara lebih sensitif, Badan Penyemak Imbang Kerajaan itu bertanya semula kepada Presiden UMNO terbabit. Pengerusi PAC Wong Kah-Wah berkata, dia tidak pasti maklumat mana satukah dianggap Ahmad Zahid sebagai tidak sensitif. Kata Wong, PAC yang dianggotai ahli parlimen pelbagai parti termasuk wakil kerajaan sekadar melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan parlimen semasa menjalankan siasatan berhubung projek pembinaan kapal tempur pesisir LCS bagi memastikan perbelanjaan wang rakyat terpelihara. Semua saksi yang dipanggil memberi keterangan di depan PAC, tambah Wong, tahu bahawa segala maklumat yang dinyatakan dalam prosiding berkenaan direkodkan dalam rakaman percakapan bertulis, handset. Malah kata ahli Parlimen Ipoh Timur itu lagi, Ahmad Zahid sendiri menjadi antara individu yang dipanggil memberi keterangan berhubung projek LCS berkenaan pada 25 Oktober tahun lalu. Pada tarikh itu, kata Wong, Ahmad Zahid hadir bersama Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan, Muiz Abdul Aziz. Handset Ahmad Zahid katanya diserahkan kepada bekas Menteri Pertahanan itu melalui pos berdaftar pada 4 Januari 2021 berdasarkan peraturan yang ada dan dia diberikan tempoh masa 7 hari untuk membuat sebarang pembetulan jika ada pada kenyataan yang diberikan. Untuk rekod, Ahmad Zahid tidak membuat sebarang pindaan, pembetulan atau pemotongan terhadap mana-mana maklumat yang diberikan dalam prosiding yang dihadiri, katanya dalam kenyataan. Jika ada sebarang maklumat yang dirasakan wajar dipotong atau dipindah, ia boleh dicadangkan dan PAC akan berbincang sama ada menerima permohonan tersebut atau sebaliknya selepas mendapatkan pandangan Jabatan Peguam Negara. Dalam prosiding kapal LCS, tidak ada mana-mana saksi-saksi yang mengemukakan permohonan sebegini, katanya lagi.